Yang berbahagia Puan Rina Sarif, Ketua Modal Insan, yang berbahagia Barisan Pengurusan Tertinggi Tabung Haji, Barisan Pengarah-Pengarah Wilayah, Pengarah-Pengarah Negeri, pengurus-pengurus cawangan, rakan-rakan pembimbing, akrab dan semua warga Tabung Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama sekali saya ucapkan terima kasihlah kepada Baginda Datuk, Datin, Tuan-tuan dan semua yang hadir pada sesi kita pada hari ini dengan tajuk Adapting Change, Embracing Change in the Workplace, iaitu mengadaptasi perubahan ataupun merangkul, menerima perubahan khususnya di tempat kerja. Baik. Sebelum kita mulakan, saya kenalkan diri saya dululah. Nama saya Muhammad Farid bin Awang Omar, Ketua Pentadbiran Haji Negeri Sabah. Dan Alhamdulillah, bagi Datuk Datin, tuan-tuan dan puan-puan, bersama-sama kita pada hari ini ialah penceramah kita, Puan Dayang Siti Nur Safida binti Awang Muhammad Safi. Beliau merupakan pensyarah kanan Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi di Universiti Teknologi Marak Kampus Kota Kinabalu. Assalamualaikum Puan. Boleh dengar Puan? Waalaikumsalam. Boleh, jelas. Apa khabar Puan? Sehat Puan? Alhamdulillah. Ada di Sehat, rumah ke di tempat saya kerja? berada di rumah Haji, sebabkan hari ini tidak boleh pergi ofis lah. Kawasan sekitar di kampus tu banyak yang beberapa tempat kena PKPD. Jadi saya rasa lebih bagus di rumah lah. Baik. Semoga selamat semuanya ya. Baik, berbalik dengan tajuk kita pada hari ini, Embracing Change in Workplace, adaptasi, merangkul perubahan di tempat kerja ni. Ya. Jadi kalau berdasarkan kepada kamus DBP edisi keempat ni, perubahan ni maksud dia peralihan. Ya. Maknanya kita boleh simpulkan perubahan daripada satu perkara semasa tu kepada suatu perkara yang baru, yang berbeza daripada keadaan yang sedia ada lah. Jadi sebelum kita pergi lebih jauh dengan tajuk kita pada hari ini, boleh tak Puan bagi pencerahan sikit apa yang dimaksudkan dengan perubahan ini, khususnya dalam konteks perubahan di tempat kerja ataupun perubahan di organisasi. Silakan Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat tengah hari semua. Terima kasih Tuan Pengerusi, Tuan Haji Farid, dan juga kaki tangan barisan pengurusan, pengarah-pengarah negeri, pegawai dan staf warga Tabung Haji sekalian. Kita terus saja pada topik yang dimaksudkan oleh pengerusi, iaitu perubahan. So sangat relevan pada masa ini sebab semua orang, semua peringkat mengalami perubahan. Kita suka atau tidak suka, semua mengalami perubahan dan kita kena berhadapan dengan perubahan tu. Jadi sebenarnya kena faham apakah maksudnya perubahan supaya kita tidak kita bolehlah membezakan. Maaf saya kena bercakap sedikitlah sebab kita ni terlalu kadang-kadang banyak sangat bercerita pasal benda-benda yang tidak relevan. Contohnya keperluan perubahan tu selalu dikaitkan dengan apa yang berlaku di sekitar, contohnya politik. Jadi kita kena fahamlah, asingkan dan hulu daripada elemen-elemen yang tidak relevan macam tu. Jadi kesempatan ni untuk warga Tabung Haji mungkin saya akan kongsikan sedikitlah sebenarnya yang dimaksudkan dengan perubahan. InsyaAllah dengan memahami lebih berkenaan dengan perubahan tu, mungkin ada sedikit pencerahan lah dari segi bagaimana kita melihat dan bagaimana kita boleh bawa diri kita lebih bagus. So perubahan ni bermaksud sesuatu yang berlainan daripada yang sedia ada. Memang berlainan daripada yang sedia ada, tapi tidak semestinya dia always dikaitkan dengan transformasi. Tidak semestinya semua transformasi. Perubahan ni mungkin bermaksud tambahan sedikit ataupun pengurangan sedikit
atau suplemen sedikit ataupun supplement sedikit. Dia tidak bermaksud tukar terus atau tukar habis lah. Okay? Ataupun bertukar daripada satu bentuk kepada bentuk yang lain, tidak semestinya. Mungkin dengan adjustment sedikit sahaja kita sudah mengalami sebanyak perubahan. Mungkin kita belajar sedikit sahaja, satu baris ilmu saja, itu dipanggil satu perubahan. Okay? Jadi kadang-kadang perubahan ni memang sifatnya sementara ataupun dia lalu saja. Dia lalu saja ataupun kadang-kadang dia kekal ataupun dia sekejap ataupun dia tumpang sekejap saja, tumpang lalu, singgah. Okey. Dan kadang-kadang dia perlu, kadang-kadang juga dia rasanya tidak perlu. Okay. Dan maksudnya sini secara naturalnya perubahan tu tidak semestinya kita kena respon. Okey. Tetapi kebanyakan perubahan bila kita tengok memberikan manfaat ataupun benefitnya, kita rasa kita mau respon. Sebab dengan respon tu sebenarnya akan jadi lebih baik lah. So kenapa saya gunakan banyak perkataan kadang-kadang ni? Sebabnya kita tinggal dalam environment yang sentiasa berubah-ubah. Jadi environment yang kita tinggal ni kita panggil ever changing lah kan, sentiasa berubah-ubah dan dia bersifat dinamik. Dinamik ni maksudnya sentiasa dalam pelbagai rupa. Sekejap dia jadi besar, sekejap kecil, sekejap kontrak kan, dia atau kontras, biasa dia dinamik. So, maksudnya kita tidak boleh jangkakan apa yang berlaku. Okay, kadang-kadang apa yang kita tidak dapat bayangkan, okay, yang kita dapat bayangkan dalam fikiran kita tiba-tiba lalu depan mata. Sebab itu yang berlaku di dalam environment yang tidak terlintas pun dalam fikiran tu, tiba-tiba dia berlaku pula depan mata. Dan selalunya kita dalam keadaan yang tidak bersedia. So, itulah yang kita associate dengan perubahan ni lah. Okay, so perubahan ni terjadi pada yang saya cakap tadi, terjadi kepada pada semua peringkat manusia, alam dan bangunan pun, even bangunan pun berubah. Okay. Jika kita rasa kita tidak mahu pun melihat perubahan dan kita mau tinggal di rumah saja pun, macam sekarang ni kan, tinggal di rumah saja pun sekeliling kita tetap akan berubah. Diri kita, fizikal kita tetap akan berubah. Jadi kita kena akui yang perubahan itu sesuatu yang normal. Okay, sesuatu yang normal. Normal itu maksudnya dia norma-norma yang biasa. Jadi kebiasaan. Okay, itu maksudnya yang kita kena akur dengan istilah perubahan ni lah. Sedangkan apa yang kita pegang kan, handphone yang kita pegang sekarang ni pun, yang tuan-tuan pegang sekarang, tuan-tuan sekalian mesti pegang handphone kan, pun mengalami perubahan. Dia mengalami perubahan. Macam zaman dulu lah, masa tahun 70-an, saya lahir tahun 70-an, saya tidak pernah terbayangkan yang telefon di rumah tu, yang gagang besar warna hitam tu, okay, yang ada wire tu, attached with wire tu kan, dia boleh pula satu hari nanti disimpan di dalam kocek. Tidak pernah kita bayangkan pada masa tu, tapi dia terjadi sekarang. So handphone pun, benda yang kita tidak sangka pun akan mengalami perubahan. Okay. Kalau macam kita cerita sikit lah pasal handphone ni kan, sebab handphone ni semua orang ada dan semua rasa itu adalah satu keperluan. Dia mengalami perubahan. Okay, dulu dia tidak boleh dibawa ke mana-mana, tidak mobile. So, jadi orang kena cipta satu yang mobile lah. Okay, buat pula yang kita panggil atur dulu kan, yang besar tu macam radio. Kalau pergi restoran, kalau ambil satu ekstra kerusi, letak dia punya handphone. Bukan handphone, yang mobile phone situ. Okay, besar. Lepas tu NEC dapat idea untuk buat sesuatu yang baru, yang lebih kecil, yang lebih praktikal. So dia kecilkan sikit jadi macam botol air, tapi masih lagi besar. So mengalami inovasi dan mengalami penambahbaikan. Okay, dan dia Nokia, semua orang pakai Nokia dulu. Nokia buat lagi kecil. Dia tahu orang perlu untuk bawa ke mana-mana. So dia buat lagi kecil. Macam-macam dia buat. Sabun dia buat, daun dia buat, rama-rama dia buat kan.
Nokia sampailah 3310 yang paling famous tu. Okay, daripada single band boleh buat panggilan saja jadi dual band, boleh message. Okay, lepas tu buat broadband, lagi banyak fungsinya. Okay, daripada skrin yang kecil menjadi skrin yang besar. So semua, everything change. Benda-benda yang kecil ni pun berubah. Apalagi yang kita ni yang besar dan boleh berjalan sendiri, mestilah mengalami perubahan. Jadi sekeliling kita ni perlu penuh dengan perubahan. Kalau di rumah pun kan, apa yang kita wish dulu, zaman-zaman dulu, sekarang ada pun depan mata. Contohnya Haji, di rumah tu mesti ada macam-macam mesin kan. Vacuum pun sekarang, vacuum sekarang jalan sendiri tau. Dia cari habuk sendiri. Letak saja di lantai, dia jalan sendiri. Dia cari sampah dia sendiri, dan kalau dia habis charge, tak perlu pun kita angkat, dia boleh charge diri sendiri. Sangat canggih. Robot pun macam-macam. Robot ni macam-macam lah, ada bentuk manusia, tapi belum ada di sini lah, di negara kita ni yang kita cipta sini. Mungkin ada lah, tapi belum lagi advance. Dia boleh pula digunakan menjadi pelayan pula di restoran kan. Robot tu, pakai robot. Tapi dia tak boleh ni, Haji, dia tak boleh hidangkan tom yum sebab asyik jatuh tumpah pula kan. Dia kena buat lain lah. Lepas tu dapat idea, robot ni mesti pula tidak menjadi robot, dia seperti manusia. So dia buat, akan ada nanti, atau insyaAllah kan, robot yang boleh menangis dan boleh ketawa pula. Ikut emosi dan jadi teman. Itu memang ada di Jepun pun, yang kalau yang warga-warga tua di sana dia beli robot sebab dia selalu tinggal sendiri. Jepun adalah terkenal dengan ramai penduduk yang berumur, paling berumur di dunia kan. Jadi diorang perlu teman. Jadi dia beli robot kecil saja, boleh letak atas meja makan dan bercerita dan temankan diorang makan. Macam tu sekali. So ya, yang ini semua yang kita tidak pernah bayangkan, tapi kita alami dan kita lihat mungkin ada manfaat di sebalik itulah. So semua mengalami evolusi dan kadang-kadang kita kena berhadapan dengan revolusi lah. Revolusi ni dengan evolusi ni bezanya, satu secara perlahan dan satu lagi secara mendadak. Okay, mendadak tu maksudnya buka mata tiba-tiba berubah. Contohnya yang sekarang ni lah. Okay, pandemik tu. Kita tak sangka tahun 2019, hujung tahun saya masih lagi berjalan-jalan di Tamu Gaya Street. Kalau di Kota Kinabalu sini, sangat terkenal lah Tamu Gaya Street tu. Okay, semua turis macam-macam international lah sana tu kan, masih boleh jalan. Tapi tiba-tiba besoknya, tidak boleh sudah jalan. So ini semua berlaku dan kita mungkin jangkakan, tapi kebanyakannya juga tidak dapat dijangkakan. Cuma kita ni agak selektif aja untuk perubahan ni, dan itu sangat normal. Kita mau yang bagi manfaat untuk kita saja, tapi bila kita kena berhadapan dengan sesuatu yang mengongkong, yang satu yang tidak selari dengan kemahuan kita, kita memilih, kita tidak mau. Apabila dia mencabar kepentingan kita, kita menolak pula perubahan tu. Tapi ini normal aja. Sebab kita tengoklah even company yang besar. Contohnya, saya bagi contoh yang sangat dekat di hati kita dari masa kita kecil sampailah dia ada tapi macam tiada sekarang. Kodak dan Fuji. Masa kecil dulu kita, ya kan, semua orang ambil gambar ni gunakan Kodak dan Fuji atau Konica atau Agfa film kan. Jadi sekarang mana perginya Kodak dan Fuji itu? They have to change because the world has changed. Dunia ni berubah. Okay, pada ketika dulu company Kodak dan Fuji ni dia unbeatable, tidak boleh dikalahkan. Okay, dan mereka dalam keadaan yang sangat selesa. Orang tidak fikir satu hari nanti yang unbeatable ni adalah beatable. Boleh pula terkalah oleh situasi. Okay, terkalah oleh bukannya pesaing-pesaing yang pada masa tu. Okay, Kodak dikalahkan oleh Fuji atau Fuji dikalahkan oleh Kodak atau Konica. Tetapi ada sesuatu yang baru yang tidak pernah difikirkan.
tiba-tiba mengalahkan semua orang. So, itu yang dialami oleh industri macam ni lah. Contohnya lah, one day digital camera datang. Bila digital camera datang, orang tak payah beli filem. Sedangkan industri ni, Kodak, Fuji, Konica, Aqua ni semua ni bergantung pada produk macam tu. Produknya itulah yang jadi juara itulah kan. Okay, dan itu telah mengubah kehidupan banyak manusia. Okay, kehidupan banyak manusia maksudnya yang terlibat pada masa itu adalah pekerja-pekerja yang terpaksa dilepaskan seramai lebih kurang, contohnya Kodak kan punya kes ni, dia kena lepaskan 300,000 orang, 300,000 pekerjanya seluruh dunia disebabkan oleh kegagalan mereka untuk bertahan dalam industri. Disebabkan tidak dapat menduga bahawa keselesaan yang diorang alami sebelum ini setelah pun ditarik balik. Okay, so that is the thing. Yeah, they forgot, dia lupa bahawasanya tuan-tuan sekalian, benda yang kita beli hari ini, Haji, yang baru hari ini akan jadi lama besok. The new things that we buy today become old tomorrow. Tak payah tunggu lama, besok dia akan jadi lama sudah. Okay, so itu fakta yang kita kena ketahui lah dan kena akui. So perubahan akan sendiri akan berlaku lah, sentiasa berlaku setiap saat berlaku keliling kita berlaku. Macam saya cakap tadi lah, walaupun kita duduk di rumah, sekitar kita akan berubah. Kita tiada pilihan tetapi duduk dalam perubahan. Adaptasi tadi yang Haji tanyakan tu kan, maksudnya sini menyesuaikan dan respon kepada perubahan yang berlaku seiring dengan keperluan di dalam environment atau persekitaran. Adaptasi ni maksudnya menyesuaikan. Maksudnya kita kena harmoni dengan persekitaran tu lah. So perubahan ni umpamanya kita kena tengok dari aspek, kalau saya bagi analogi lah kan Haji. Perubahan ni macam sama dia jadi ubat ataupun dia jadi suplemen atau dia jadi racun. Oh, okay. Racun pun ada. Racun pun ada je. Okay. So macam apa maksud saya dengan ubat atau suplemen racun? Perubahan ni seumpamanya ubat, diambil ubat sebagai ubat sebab jika tanpanya mungkin organisasi boleh jadi sakit dan boleh collapse. Maksudnya you tidak ada pilihan but to change. Ada satu buku yang change? Yes, change or die, orang cakap. Sorry. Change or die. Yes. You change or you die. Yes, you change or die. So, dia diambil sebagai ubat. Sebab mungkin organisasi itu sakit dan perlu change sebagai ubat. Otherwise, dia akan terus sakit atau collapse. So, dia diambil sebagai ubat lah. Change ni diambil sebagai suplemen, dianggap sebagai suplemen, perubahan dianggap sebagai suplemen jika dengannya organisasi akan bertambah sihat dan lebih kompetitif. Dia akan lebih sihat. Perubahan tu dibuat supaya organisasi ni lebih baik dan lebih kompetitif. So dia dianggap sebagai suplemen. Mungkin tidak perlulah kalau dia tiap buat pun dia dapat, tetapi untuk jadi lebih baik dan lebih kompetitif diambil, dibuat. Okay, so itu dianggap sebagai suplemen. Dan satu lagi Haji, pun possible juga perubahan ni menjadi racun, bukannya ubat, bukannya suplemen tetapi jadi racun. Okay. Contohnya kita sebenarnya tidak perlu berubah, tidak perlu respon, tidak perlu pun panik. Keadaan kan kalau macam di sini kan, saya bagi contoh lah, senang lah, kita semua suka makan KFC lah barangkali kan. Jadi kalau KFC ni banyak bersaing dia. Kalau di KK kan sendiri ada wujud bisnes-bisnes ayam goreng macam-macam lah, Uncle Bob, Uncle Jack, macam-macam uncle kan. Nanti keluar aunty lagi dan macam-macam lah. So kalau KFC mungkin bertindak menukar dia cakap kena tukarlah KFC ni kan, tidak lagi boleh bersaing kalau kita kena buat baru. Jadi bagi orang melihat kewujudan KFC ni because orang makan ayam goreng kan.
Jadi kalau ditukar, seumpama yang apa yang berlaku dalam Coca-Cola, kita cakap bisnes sikit lah kan. Apa yang berlaku pada Coca-Cola pun pernah bila dia bersaing dengan Pepsi. Pada satu masa dulu, ada satu ketika dia penat barangkali kan bersaing dengan Pepsi. Jadi dia tukar bukan flavor tu tidak apa. Dia tukar rasa Coca-Cola tu. Dia tukar rasa Coca-Cola. Okay. Jadi orang walaupun dia tidak minum Coca-Cola setiap hari, dia minum Pepsi lebih, dia tahu yang dia Coca-Cola rasanya macam mana kan, dan mereka rasa kenapa perlu tukar, biarkanlah sebab itu dia punya image, itu dia punya rasanya kan. Jadi you know what, it is Coca-Cola cuma yang baru ni, rasa yang baru ni cuma bertahan 72 hari sahaja di pasaran dan mereka kembali ke asal. Okay. Kalau mereka teruskan, saya rasa orang tidak akan beli lagi lah. Tidak ada peminat dia. Dia lost dia punya peminat. So itu mungkin akan menjadi racun kepada dia. So that's why I said dia kepada 3 lah. Okay. 3 iaitu perubahan ni seumpama ubat atau suplemen ataupun racun. Okay, kita mungkin boleh ambil iktibar lah daripada apa yang kita nampak lah. Okay. Dalam membuat keputusan Najib, tentang adaptasi ni kan, perlu kita selalu untuk respon kepada environment. Environment ni kadang-kadang orang Sabah cakap kan memajal ni memaksa kita untuk berubah. Pajal orang cakap, pajal dia paksa untuk berubah, mau suka tidak suka kena berubah. Tapi tidak semestinya benar. Okay? Kita ada dalam perubahan, kita ada banyak error tau. Ada juga error dalam adaptasi ni. Okay, kita panggil yang type 1 error ataupun bentuk error yang pertama, error kedua, type 2 error ataupun type 3 error. Okay, izin pakai istilah bahasa Inggeris lah Haji ya. Okay, type 1 error ni yang pertama, yang jenis pertama ni, kesilapan jenis pertama ni, bila kita sebenarnya perlu berubah tetapi kita tidak berubah. Decision kita jangan berubah. Kita tidak respon kepada environment yang perlu kita ubah. Yang perlu kita untuk berubah lah. You kena respon kan. Customer mau begini, klien mau online semua kan 100% online kan macam tu kan. So you change. Dan nampaknya, so you don't change. Because you think that you tidak perlu. Sebab you memikirkan mungkin you are not ready ke. Macam tu lah. Banyak sebabnya lah. Okay, so mungkin akan berlaku kesilapan di sana. Ataupun yang keduanya, sebenarnya type 2 error ni, you tidak payah berubah pun, tapi you berubah macam tadi cerita Coca-Cola tu ataupun KFC tu lah. Okay, tidak perlu pun berubah tapi you mau juga berubah. So menyebabkan keputusan yang salah pun disebabkan oleh tekanan environment tu. Tapi you kena buat decision sendirilah. Okay, ataupun yang type 3 error, type 3 error ni Haji, kalau kita ambilnya sebagai satu positif, banyak berlaku dalam negara kita. Dari peringkat bisnes ke, peringkat individu ke, ataupun peringkat pentadbiran negara pun ada juga. Okay, kita tidak cakap kita akan perfect. So itu gunanya suara kan, kena dengar suara lah. Okay, type 3 error ni, dia adalah yang saya gunakan istilah macam ni ya. Great solution but for wrong problem. Solusi yang sangat hebat tetapi untuk masalah yang salah. Maksudnya sini saya bagi satu analogi lagi. Seumpama menimba perahu yang bocor. Memanglah masalah. Memanglah perahu bocor tu air masuk kan. So solutionnya, penyelesaiannya timba keluar je air tu masuk kan. Okay, menimba perahu yang bocor. Tetapi itu dilakukan berulang kali. Memang it's a great solution for you to just empty the boat lah kan. Kita keluarkan air tu. Tetapi sebenarnya that is for wrong problem. Masalahnya ialah perahu itu bocor. So ini adalah satu mungkin kesilapan juga dalam adaptasi environment. Okay, satu decision lah yang melibatkan decision. Okay, so kalau kita relate dengan adaptasi ni Haji, dari segi apa pandemik yang berlaku sekarang ni, kita kena respon dengan apa yang berlaku
Okey, apa yang berlaku maksudnya kita tak boleh biarkan lama dan lihat saja sebab benda ini dipanggil discontinuous change. Benda yang tidak pernah jadi. Discontinuous change. Yang biasa perubahan yang kita tengok kita boleh jangkakan lah. Okey, daripada contohnya kalau dalam bisnes daripada satu cawangan buka cawangan lain lagi kan. Itu mungkin besar. Ataupun daripada pakai manual sekarang pakai online. Ataupun yang sistem yang lama diganti dengan sistem baru atau sistem yang lebih baik. So itu dijangkakan sudah memang expected. Tetapi ada jenis perubahan yang sebenarnya sangat berlainan dengan apa yang kita praktiskan. Okay, yang itu dipanggil discontinuous change. Dan kalau sebuah organisasi tidak bersedia untuk discontinuous change ni, kan, dia perlu laju aja. Dia perlu dia perlu laju, dia perlu sangat besar perubahan dia. Okay, dan melibatkan sesuatu yang memang kena ubah amalan yang biasa tu. Okay, kalau kita tidak bersedia, itu yang menyebabkan kadang-kadang organisasi tidak boleh respon dan jatuh. Okay, so itu yang berlaku lah sekarang. Okay, jadi pandemik ni mengajar kita banyak perkara tentang perubahan. Okay, sama ada kita sedia atau tidak sedia, kita kena akui yang discontinuous atau perubahan yang jenis yang kedua tadi tu, jenis yang kedua tu maksudnya tidak dijangkakan, yang bukan yang asal daripada yang dulu tu tiba-tiba berlaku, akan mungkin berlaku bila-bila saja. Okay. Saya rasa untuk itu dululah untuk adaptasi aja. Boleh kata. Alhamdulillah. Masih banyak pun memang yang salah satu yang kita saya dengar tadi, mungkin perubahan ini melibatkan transformasi dan juga it require innovation, so that Betul. the change that we implement is the change that give us effective result in the organization, kan Puan? Jadi seperti yang kita semua sedia maklum lah, bagi Datuk, Datin, tuan-tuan dan puan-puan, tadi Puan Penceramah pun ada sebut juga berkenaan dengan wabak kita sekarang, satu dunia sekarang ni sedang diuji dengan COVID-19 lah. Jadi dia telah bagi kesan kepada semua pihak dari segi ekonomi, sosial dan juga dari segi politik juga, ya, senario politik juga terkesan, especially di Malaysia ni lah, ya. Jadi dalam perubahan-perubahan ini, saya ingat kita perlu sebuah organisasi itu pasti dan pasti bila terkesan tiga benda ni, ekonomi, sosial dan juga politik ni, pasti dan pasti majoriti organisasi semua terkesan lah, kan? Walaupun COVID atau tidak COVID, atau bahasa Sabah COVID tidak COVID, tetap akan berlaku perubahan, kan? Jadi dia memberi kesan kepada organisasi. Dan saya ingat bila perubahan ini berlaku, kita perlu tanganinya lah dengan baik supaya kita tidak jadi macam Kodak tadi itulah. Kodak, kan, bila kita tidak adapt tu, so kita ditelan oleh peredaran zaman dan tidak relevan sudah. Dan ada orang pakai lagi filem tu. Jadi apa? Ada juga yang profesional fotografer masih pakai, tapi tidak ramai lah. Ya, tapi it's not a booming business lah, kan? Ya, dia memang collapse. Bisnes memang collapse. So dalam kita menelurusi lah perubahan ini di sekeliling kita ni, dalam konteks trend kerja seharian pun, kami di warga Tabung Haji pun dulu kita biasa kerja 8 ke 9 jam di pejabat, kan. So bila kena dengan COVID ni, seminggu 2 kali turun ke pejabat, ada yang 3 kali, dalam tempoh 2-3 kali itu pun tidak sampai 8 jam. Dulu kita boleh makan beramai-ramai di pejabat, and then kita bekerja lebih banyak masa kita bekerja daripada rumah, and at the same time bila kita bekerja di rumah kena jaga anak lagi. So benda-benda ni mungkin bagi kesan lah pada kita, kan, dalam kita untuk menerima perubahan yang berlaku ni. Jadi mungkin dalam konteks trend kerja seharian ni, kan, ada tak nilai-nilai yang perlu kita kami lah, saya lah sebagai warga kerja ni, kan, sebagai anggota untuk
diterapkan, nilai-nilai yang perlu diterapkan bagi membolehkan seseorang itu menerima perubahan yang dilaksanakan oleh satu-satu organisasi itu. Silakan. Ya, Cik. Tadi saya sebutkan tentang perubahan bila orang semua tinggal di rumah, bekerja dari rumah kan. Pada PKP yang dahulu kan, yang mula-mula tu masa tahun lepas tu, ada Betul. satu yang faedah yang terus kita dapat yang saya rasa sangat bermanfaat lah kalau orang tinggal di rumah ni dan orang tidak kurang membuat aktiviti. Kita punya sungai jadi bersih. Memang sungai kita jadi bersih. Jadi itu maksudnya ada cerita mungkin di sebalik tu yang mungkin ada nilai kita ni yang something yang boleh dibetulkan lah sebenarnya. Dan itu membuktikan bahawa bila kita dikenakan satu perubahan baru kita sedar, I think kita lepas. Okay. Jadi bercakap pasal nilai ni, nilai ni satu ciri-ciri yang kita letakkan. Yang nilai ini maksudnya ciri-ciri yang kita letakkan pada satu perkara lah. So apabila nilai ni diamalkan, dia akan jadi norms yang kita panggil norma tu. Norma, bukan normal lagi lah. Norma. Nilai yang kita amalkan tu dipanggil norma. Bila kita amalkan nilai itu dia jadi norma. Ataupun dipanggil amalan ataupun praktis. Okay. Jadi apa yang kita praktis, kita amalkan, norms tu bila dilaksanakan atau diamalkan oleh kumpulan ataupun komuniti, dia akan jadi satu budaya. So asal budaya ni sebenarnya adalah daripada nilai. Nilai yang menjadi norms dan norms ni bila diamalkan oleh satu kumpulan dia akan jadi budaya. Kenapa saya kaitkan amalan dan budaya ni sebagai cara untuk menerapkan nilai dalam organisasi supaya adalah sebab sebuah organisasi itu mapan dan sustainable, dengan apa juga keadaan kita lah, dan ini yang mapan dan sustainable ni akan menolong atau mendukung kita punya inisiatif ataupun perkara-perkara yang baik seperti jadi lebih inovatif, lebih kuat untuk mendepani segala ilmu baru dan cabaran baru. Ilmu baru ni pun kadang-kadang boleh digunakan untuk sesuatu yang tidak baik juga. So dia bergantung pada nilai. Macam saya sebutkan, selalu saya sebutkan dengan student saya lah dalam kelas, bahawasanya bila kita mengajar yang anak kecil ni sebenarnya mungkin bagi pendapat saya umur yang darjah 1, darjah 2, darjah 3 ni sepatutnya diajar dengan nilai dulu. Janganlah ada exam kan Najib. Ini ajar dia dengan nilai dulu. Nilai bertanggungjawab, tolong menolong, hormat. Kita ajar adab dulu lah. Jadi bila mereka sudah tahu, sudah kuat hati, kuat dengan nilai, barulah kita ajar ilmu yang lain. Jadi dia akan mengambil ilmu tu, penuh ilmu tu dengan nilai yang ada. Jadi kalau kita ajarkan nilai yang baik, dia akan nampak mana satu yang, maaf cerita, di dalam internet ni tidak semua ilmu aja. Walaupun kita boleh Google untuk dapat tahu apa-apa, kadang-kadang dia jadi rubbish juga. Bukan ilmu itu, tapi rubbish. Dan banyak rubbish ni yang diambil oleh mereka yang tidak ada sesuatu yang kukuh dalam diri dia. Nilai itu tidak diajar, cuma untuk membezakan. Jadi nilai ini perlu. So dia akan menjadi satu dokongan dalam organisasi lah atau di mana-mana kita pergi lah. So nilai perubahan khususnya kan mesti ditanam di dalam organisasi. Dia mesti seeded, dia mesti ditanam dan menjadi sebati dalam organisasi. Nilai yang kita perlulah, yang mahu. So nilai perubahan tu kita mahu. Nilai yang menuntut untuk kita sentiasa akur, yang kita kena belajar sesuatu yang baru. Kita kena tahu yang kita kena hadapi. Semua ni don't be in denial lah kan. Itu nilai-nilai yang perubahan lah. Maksudnya dia mesti ditanam dalam jiwa organisasi itu dan dia mesti mengalir di dalam organisasi itu. Jadi bila kita sudah bersedia, kita sudah tahu, sudah akur, bersedia, dan ada persediaan ke arah tu kan, perubahan. Jadi bila perubahan tu datang atau leaders membuat perubahan, dia tidak akan ada masalah.
sebab nilai itu sudah ditanam di dalam organisasi. Macam saya bagi tahu tadilah yang awal-awal kan, budak kecil tu kita tanam dengan jiwa yang baik kan, dengan nilai-nilai yang baik, dapat jiwa yang baik. Jadi dia akan mendukung apa saja ilmu yang diberi. Macam dalam organisasi lah, kalau kita tanamkan nilai perubahan tu kepada kita punya employees, insya-Allah apa saja yang kita minta ataupun yang kita mahukan nampak perubahan ke ataupun minta diorang initiate diorang sendiri untuk berubah, kita akan capai. So macam mana ni boleh berlaku Haji? Dia perlukan ada dua perkara, penerimaan dan pemahaman. Penerimaan dan pemahaman. Acceptance dulu. Okay. Bila dia terima, satu perkara lagi yang akan menyokong ialah pemahaman. Okay. Macam mana untuk pastikan kita terima nilai-nilai itu kan? Kita kena tukar mindset lah. Memang menukar mindset ni bukan satu kerja yang mudah Haji, sebab mindset ni dia tetap. Nama je pun mindset kan memang tetap lah. Okay. Menjadi follower untuk mana-mana kan, ketua ke ataupun siapa-siapa jadi idol kita memang mudah. Tetapi menukar mindset yang sendiri punya mindset pun sudah sukar, apalagi untuk menukar mindset orang lain. Betul ke tidak Haji? So susah kita menukar mindset kita. Jadi kalau dibagi satu lagi tugas untuk menukar mindset orang lain, itu bukanlah satu perkara yang mudah. Untuk menyuruh orang untuk berubah tu dengan merubah segala-galanya dalam diri itu satu yang hampir mustahil. Okay? So kita ada pilihan lah, sama ada untuk akui, okay? Daripada diri kita sendiri lah. Okay, macam mana mau menukar mindset ni, kita kena duduk dan fikir sama ada kita perlu akui untuk berlaku sesuatu yang tidak menyelesaikan dan kita biarkan sahaja, ataupun kita akui memang berlaku sesuatu yang tidak menyelesaikan tetapi kita akan dapat benefit kalau kita berubah. Dua keadaan saja. So mindset ni kalau di dalam ilmu macam mana strategi perubahan ni kan, dia ada satu yang dinamakan TSL lah, sendiri. Kita sendiri yang menukar mindset kita sendiri. Okay, tapi dengan syarat kita kena akur bahawa untuk menukar itu bukan satu yang mudah, dan tapi kita kena give chance to ourselves lah. Okay, maksudnya kita kena lihat dari segi benefitsnya. Kita boleh duduk dan bersedih dan tidak dapat apa-apa sebab kita tidak mau change mindset kita, ataupun kita duduk bersedih tapi akan dapat benefit sebab kita akan tahu kita kena tukar kita punya mindset. Okay, itu yang ialah cluenya ialah untuk bersifat sedikit terbuka lah. Okay, bersifat sedikit terbuka untuk diri sendiri. Itu nilai yang perlulah. Sebab kita boleh saja pakai polisi, kita pakai undang-undang untuk dikenakan pada orang kan. Tapi yang lebih bagus apabila dia sendiri menukar mindset dia lah. Ada stages saja apabila berlaku perubahan ni. Apabila kita kenakan perubahan kepada orang ataupun kepada organisasi, memang akan melalui beberapa stage lah. Yang pertama sekali Haji, mungkin akan berlaku shock lah, terkejut je sebab kena tukar cawangan lain, kena suruh pindah, kena tukar yang department. Itu contoh emphasize yang boleh kita tekan lah. Memang terkejut kan Haji, macam contoh dulu hari tidak sangka kan. Besok pula dipindahkan. Ya, tiba-tiba kita jadi terkejut sebab tidak sangka. Sebab selama ni memang selesa duduk di kerusi sendiri. Best rasa duduk di kerusi sendiri bertahun-tahun. Sudah adapt, sudah tahu di mana sengitnya kerusi, di mana okeynya kerusi kan. So kita sayang kerusi kita Haji. Jadi bila dikenakan perubahan macam tu, kita akan rasa terkejut lah. Memang terkejut. Semua orang terkejut bila perubahan. Sebab kita tidak sangkakan yang kenapa? Saya perkataan yang pertama yang keluar ialah but why? Kenapa? Kenapa pula? Macam tu kan. Bila perubahan tu dikenakan, kenapa pula? Kenapa? Tapi, banyak tapi. Betulkah? Macam kita tidak percaya kan. Lepas tu apa yang kita buat? Kita duduk termenung aja. Duduk termenung dulu kan.
Jadi yang itu memang stage yang pertama bila kita dikenakan satu perubahan atau mengalami satu perubahan macam contoh tadilah. Lepas tu yang kedua bila stage itu yang akan diikuti dengan perasaan penafian ataupun denial ni tidak dapat terima. Saya tidak boleh terima ni disebabkan tidak sedia, kepentingan rasa tercabar, tidak mau, tidak larat, tidak maulah. Okey, rasa tidak okey. Okey, tidak tahu pula kenapa ni terjadi. Banyak soalan kita. Adakah kita kena sabotage? Keluar macam tu kan, ini denial tu. Adakah orang dengki dengan kita? Selalu kita macam tu kan. Pertama sekali bila berlaku perubahan ni dengki, ada orang dengki. Macam tu, itu kena ubah lah. Dia semestinya dengki kan. Kalau yang macam Kodak dengan Fuji tadi bukanlah pasal dengki dia collapse kan, tapi disebabkan dia silapnya sendiri tidak menjangkakan perubahan itu berlaku. So it's a no thing lah. Okay, denial dan tidak boleh terima kenyataan. Dan ini adalah stage yang memang normal. Naturally memang macam tu. So kita payah hati yang kau ni lain juga, tidak. Memang begitulah cara kita untuk terima perubahan yang satu yang kita tidak jangkakan. Yang ketiganya bila sudah alami tu kan, terkejut, shock, lepas tu in denial, lama kelamaan dia ikut masa lah. Akhirnya bila kita duduk termenung tu, okay, barulah akhirnya kita ada rasa untuk melepaskan, release, melepaskan, let go lah. Orang bilang kan just let go dan terima. Okay, terima kenyataan, release dan terima, akur. Kita tahu bahawa kita tidak boleh pertahankan pun. Okay, dan mungkin dengan melepaskan itu, keadaan akan mungkin lebih baik daripada termenung saja sepanjang hari. Atau termenung saja 1 minggu aja termenung, fikir, atau satu bulan termenungnya kan. Jadi lebih baik terima saja dan adaptation lah. Last kali you akan adapt. Akhirnya akan dapat membiasakan dan dia jadi satu norma yang baru. Itu yang berlaku lah. Dan ini pun berlaku dalam masyarakat kita. Tapi Haji, kita kena faham sedikit lah ilmu tentang gender ni. Berlainan gender, dia lain dia punya ni respon dia sikit. Okay. Mungkin Haji boleh teka lah mana yang lebih emosi, lelaki atau perempuan. Mana Haji? Yang lebih beremosi. Biasanya kalau stigma ni kita akan cakap wanita lebih beremosi lah. Wanita lebih beremosi ya. Okey, ada saya betul. Beremosi juga lah kalau saya pun di tempat tiba-tiba dipindah beremosi lah. Iya, sebenarnya going through stages jugalah. Yes, semua orang ada emosi Haji. Yang baby kecil pun ada emosi juga, ada emosinya. Cuma Haji, satu kajian lah. Di kajian menunjukkan bahawa sebenarnya emosi ni, tahap emosi sama bagi lelaki dan perempuan. Kalau lelaki tahap emosi 9, perempuan juga 9. Kalau 8 perempuan, lelaki juga 8. Tahap itu sama. Cuma kita ni, perempuan ni dicipta dengan emosi, dengan otaknya tu dan hatinya tu kan, dia mempertahankan emosi tu lagi lama di dalam. Dia dicipta macam tu. Memang emosi tu bertahan lagi lama berbanding dengan lelaki. Kalau lelaki sama saja, kalau dia rasa marah tahap 9 juga, perempuan tahap 9 dia pun 9. Tetapi emosi tu bertahan lagi lama di kalangan perempuan, kalangan wanita. Jadi tidak heranlah dia akan ungkit lama tu, minggu depan dia cakap lagi benda yang sama sebab emosi tu masih berada dalam diri dia. Okay, kalau lelaki mungkin dia tidur, bangun, dia rasa okey sudah. Tapi perempuan, dia akan bertahan lagi lama. Jadi itu mungkin ilmu begitu kita kena tahulah supaya kita faham. Kan kita faham dengan apa yang dialami oleh orang lain lah. Okay, berlainan dan tidak. Jadi sama jugalah dalam perkara ni kan, semua akan mengalami stages yang sama. Cuma lama atau tidak lama tu bergantung pada individu macam mana dia melihat benefit tu. Macam mana dia boleh menerima lah. Okay, so ini adalah satu proses yang natural dan common lah apabila kebiasaan kita tu terganggu. Yang kita biasa tu terganggu. Tidak lagi seperti biasa. Okay, walaupun mula-mula kita rasa nilai baru ni tidak ngam lah, orang sahabat cakap tidak ngam atau mengganggu. Tapi
kerana mempertahankan itu bukanlah tindakan yang lagi bagus. Jadi dia kena let go. Dia kena let go. Okay, so itu adalah nilai yang saya rasa kita kena belajar sendirilah. Kita kena akur. Tapi dia ada satu proses yang natural tadi. Bila kita dikarenakan perubahan. Yang keduanya tadi yang saya sebut ialah pemahaman. Kan pemahaman tu, yang satu pertama tadi acceptance. Yang keduanya pemahaman. So pemahaman perubahan ni, perubahan yang diperkenalkan ni perlu difahami aja. Perlu dipahami sebab ia perlu ilmu. Sebab tu dalam kerja, dalam organisasi, ilmu tu penting untuk satu mengelakkan salah faham. Ilmu penting tu, elakkan salah faham dalam kerja. Okey, apa lagi? Untuk ilmu tu untuk tahu makna ataupun tujuan ataupun tahu target, bagaimana bertindak, apa implikasi, apa benefit. So dia perlukan pemahaman. Contohnya cara baru, prosedur baru, teknologi baru, struktur baru, penempatan baru, itu semua perlu pemahaman. Kenapa? Apa akan dapat benefit? Apa akan macam mana dia akan bagi impact kepada kerja dan bagaimana dia jadi impact kepada organisasi secara keseluruhan. Jadi kita kena fahamlah, janganlah buat tidak faham. Oh, kenapa pula saya kan? So kena fahamlah sebab kita berada di dalam organisasi. Organisasi ini adalah orang yang semua orang bekerja sama saja. Okay, so untuk adaptasi ni, adaptasi diri dengan persekitaran yang sentiasa berubah-ubah, dia ada satu nilai yang kita boleh ambil untuk meletakkan diri kita pada persekitaran tu. Iaitu satu yang saya suka adalah konsep air tu, air. Jadi air ni sifatnya dia akan ikut. Mana bentuk dia, kan, kalau bentuk dia bekas tu 4 segi, dia akan ikut 4 segi. Kalau bulat lah dia. Jadi kalau kita boleh letakkan diri kita yang mengikut konsep air, apa pun sekitaran kita yang kita kena hadapi, kita boleh kita boleh sesuaikan diri. Maksudnya sini kita akan lebih harmoni dengan persekitaran sebab kita mengambil konsep air tu. Air Haji, mana-mana kita letak apa bentuk dia akan ikut. So itu yang maksudnya kita boleh respon lah, kita pinjamlah sifat air tu untuk sesuaikan diri kita pada perubahan. Macam falsafah Bruce Lee juga Haji, dia cakap be like water. Be like water maksudnya jadi seperti air sebab air ni akan ikut keadaan, akan dapat menyesuaikan diri. Dia mungkin ambil daripada falsafah Sun Tzu dulu, General Sun Tzu dulu, general perang 1500 tahun dulu lah. So dia gunakan juga konsep air ni. So bila kita kehilangan atau ditimpa sesuatu yang jadi kebiasaan atau hilang sesuatu yang kita ada sebagai manusia biasa ni kan, kita akan respon lah yang menuntut kita untuk duduk dan berfikir dan beremosi. Okay, dan kita akan tanyakan why, kan, kenapa, betulkah, tidak mungkin, okay, salah ni, ataupun oh no, saya tidak akan terima, kenapa pula saya, kan, semua tu akan datang. Dan ini berlainan dengan haiwan lah. Haiwan memang dia ada insting je kan. Orang pun ada insting, tapi kita ada satu ekstra lah, iaitu apa yang kita panggil tu firasat ataupun firasat lah, itu yang membezakan kita. Jadi kalau binatang, kita kenakan dia perubahan, kita ambil makanan yang dia ada kan, dia ada sudah makanan dia habis sudah. Binatang tidak akan duduk termenung. Manusia akan duduk termenung. Binatang akan terus cari. Okay? Tapi kita mesti berfikir, banyak termenung lah. Itu beza dia. Tapi jadi poin saya di sini adalah memang perkara tu normal saja. Common, memang natural lah. Kalau kita satu benda, kalau kita lambat berfikir kan, asyik termenung, meratapi, mencari, menyalahkan, macam saya cakap tadi, banyak dengkilah, menunggu je kan Haji. Jadi makin kita tunggu, makin lambatlah kita akan move on. Lambat. Kita tunggu. Tunggu dululah baru move on. Maksudnya lambatlah kita akan dapat faedah yang akan kita sebenarnya berada di depan kita tu. Sebenarnya menunggu tu, opportunity di depan tu menunggu, benefit tu menunggu, tapi kita mau duduk menunggu. Okay, jadi kalau dua-dua menunggu. Punya tunggu, perubahan pun tidak diterima. Yes. Yeah.
asyik menunggu seakan lambatlah. Lambatlah kita happy, lambatlah kita terima faedahnya. So ini akibat daripada meratapi lama sangatlah apa tentang perubahan tu. Jadi ada satu yang mungkin saya akan anjurkanlah bahawa kita ni janganlah takut kepada sesuatu yang kita tidak tahu pun. Don't be afraid of the unknown. Selalu kita tanya, oh, kau buatlah, tidak mau. Kenapa tidak mau? Saya takut. Takut apa? Saya tahulah tapi saya takut. So asal saja takut. So you are afraid of the unknown. Apa yang kita takut tidak tahu. Tapi takut dia cakap. So sebenarnya kan kenapa kita rasa begitu Haji? Mungkin saya boleh terangkan supaya ini dapat kita memahami diri kita sendiri. Sebenarnya otak kita ni kan dia ada dua belah, dua bahagian. Okay, yang selalu kita gunakan untuk bila kita berhadapan dengan sesuatu yang baru ialah otak kiri. Otak kiri ni kerjanya menganalisa. Menganalisa saja. Macam mana dia dapat fakta daripada analisa tu? Daripada pengalaman lepas. Jadi kalau pengalaman lepas pernah gagal, pernah tidak dapat, oh ni tidak boleh buat ni, dia akan bagi tahu diri kita, oh tidak boleh. Orang yang kreatif, orang yang sentiasa positif, orang yang sentiasa cuba dan dapat. Cuba dan dapat kan kita dengki selalu, macam mana dia boleh buat macam tu. Dia orang ni menggunakan otak kanan lebih. Dia very positif, dia contohnya ada perubahan, dia akan respon pada perubahan tu, dia akan dapat benefit dulu. Barulah kita terhege-hege kan, ni aku punya kan, yang macam mana aku dapat, kau punya kan. Sedangkan you tidak pun mencuba. Jadi orang yang menggunakan otak kanan lebih ni, dia akan lebih positif, dia akan lebih kreatif. Kalau kita x-ray apakah namanya tu, scan otak kita kan, kiri ke otak kanan, otak kiri ni lagi aktif daripada otak kanan. Okay, otak kanan ni tujuan untuk kreatif, untuk cuba sesuatu yang baru otak kanan. Okay, otak kiri lagi aktif, dia akan cakap tu berdasarkan analisa pengalaman lepas, ini akan jadi. Itu yang mempengaruhi kita selalu. So, itu kita selalu rasa negatif, kita selalu rasa tidak payahlah, dulu pun kita pernah buat tapi gagal juga. Itu otak kiri yang bagi tahu. Jadi dengan kita kena bangun history dengan efek daripada movie yang kita tengok kan. Mungkin juga dia akan masukkan dalam otak kiri lah. Dia akan load dia punya otak kiri macam-macam kan. Jadi bukan kita cakap otak kiri tak bagus, tapi itulah dia punya fungsi dia. Okay, jadi otak kanan ni akan bagi satu yang baru. Dia akan bagi unsur-unsur yang berlainan daripada apa yang ada dalam otak kiri. Jadi kita kena bangunkan aja. Otak kanan kita selalu tidur. Kita kena bangunkan. Macam mana kita bangunkan dia? Kita kena kejutkan dia dengan cara buat satu yang berlainan setiap hari. Buat contohnya kalau kita pakai jam tangan kiri, cuba buka sekarang, tukar pergi tangan kanan, you akan rasa lain. Pelik lah. Rasa macam tidak biasa lah kan. Tidak normal lah, tidak biasa. Bila kita cakap tidak biasa tu, maksudnya kita sudah kejutkan kita punya otak kanan. Ataupun kita tengok dia, sebab tu budak-budak kadang-kadang lebih kreatif saat dia tengok kartun, colours, music pun boleh juga membangunkan kita punya kemampuan otak kanan tu lah. So kita buat benda yang lain setiap hari. Kalau selalunya kita jalan itu je kan, pergi office jalan yang sama saja. Kalau 10 tahun ikut jalan yang sama, besok kita pergi office ikut jalan yang lain. So kita akan actually membangunkan kita punya otak kanan. Jadi ini akan tolong kita untuk menerima sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru dari luar ataupun dari dalam diri. Okay, so yang poinnya saya tadi itu, don't be afraid of the unknown, and also don't be afraid to free yourself. Okay, maksudnya afraid to do change ni maksudnya afraid bila kita takut untuk berubah, maksudnya kita takut untuk free ourselves, untuk membebaskan diri. Membebaskan diri daripada yang belenggu dulu, mesti moyang dulu, tidak boleh ubah, macam itulah saya. Okay, so yang kita mau diikat, kita yang mengikat diri kita. Bila kita tidak mau berubah, kita takut untuk berubah, maksudnya kita mau mengikat diri kita. Jadi banyak yang tidak boleh dibuat sekiranya kita mengikat diri kita. Jadi kalau mengikat diri kita, you afraid to try, afraid to venture, dan tidak akan dapat faedah baru yang mungkin jauh lebih baik
daripada apa yang kita ada sekarang. Macam tu lah Cik cerita. Baik, baik. Terima kasih Puan. Alhamdulillah banyak. So uh, bila kita cakap perubahan ni, yang saya tertarik tadi berkenaan dengan yang stages tu lah. So nasihat kepada diri sendiri dan juga mungkin sahabat-sahabat, mungkin insyaAllah mungkin dalam organisasi ni untuk berubah, untuk stay relevant, mungkin ada kemungkinan di sana, mungkin ada sahabat-sahabat yang mungkin dipindahkan ya, atas kepentingan untuk membolehkan organisasi itu terus relevan. Jadi it is normal, denial. Tu tadi tu denial. Jadi tiba-tiba hari ini Farid kau pindah sekian-sekian. So the big question is why? Kan why? So it's normal. Normal kan Puan? Ya, akan yang normal lah, perasaan tu memang normal. Dia tak normal bila kita keep on asking the why question tu, why sampai bila-bila. So lagi lama kita keep on asking why tu, lagi lama lah kita happy untuk menerima perubahan dan juga terima benefit yang ada. And then seperkara lagi, kita afraid of the unknown. Kita tak tahu pun kan. Saya ingin kongsikan juga dulu waktu semasa saya bekerja first masuk di tabung haji ni kan Puan. Saya punya background ni pentadbiran. Bila masuk tabung haji ni pula, dulu tabung haji ni kita ada hotel. So tiba-tiba saya masuk pula jadi sebagai hotelier. So saya punya superior dia nasihatkan saya, dia nampak saya struggling. So dia nasihatkanlah. So memulakan sesuatu perkara tu memang susah. Tapi once kita dah mula, insya-Allah kita akan terima. So ini mungkin salah satu contoh perubahan lah. Dulu kita bekerja admin, tiba-tiba jadi hotelier pula, contoh lah kan. So Puan, kita ingat ada sedikit masa lagi. So saya juga ingin tambah lah. Sebenarnya menerima perubahan tu sebenarnya adalah salah satu 5 elemen yang telah diterapkan kepada warga tabung haji lah. Nilai trust, nilai trust tabung haji, menerima perubahan. Jadi cuma bezanya kita terima lah perubahan organisasi buat tu, kita terima. Cumanya kita akan melalui stages-stages itulah yang disebutkan tadi. Kita akan terkejut dulu, kemudian ada denial, dan ada acceptance. So it is normal lah. So kita ada sedikit masa lagi Puan. Kita ada soalan sini. Boleh Puan? Silakan, insyaAllah kalau dapat dijawab. InsyaAllah. Soalan daripada pengurus Pusat Perkhidmatan Cawangan Keninga, Tuan Haji Safi bin Uto Asibi. Soalannya, kesan pandemik seakan merenggangkan silaturahim dalam perhubungan sesama anggota di pejabat kerana amalan bekerja, work from home dan juga work from office. Sebab sekarang ni yang tadi saya beritahu tu lah, kita dah tak kerja dah hari-hari 8 jam dalam pejabat, so ada yang bekerja daripada rumah. So berjumpa pun jarang kan. So dalam masa yang sama mungkin mengurangkan semangat bekerja dan juga memberi kesan dalam produktiviti serta kualiti kerja. Mungkin apa komen Puan penceramah? Saya bersetuju dengan pandangan ataupun luahan perasaan mereka yang terjejas akibat daripada pandemik dan terpaksa bekerja dari rumah ni Haji. Sebab saya pun sendiri bekerja dari rumah. Okay. Dan hanya sekali-sekala turun ke pejabat, dan pejabat tu rasanya kalau ada orang adalah, kalau tidak ada, tidak ada. Jadi memang berlainan. Even keluarga pun, okay, ibu bapa pun, saya dengar sendirilah dulu ibu saya cakap, dia pula yang meluahkan. So, terkesan bukannya bekerja tetapi dia meluahkan, katanya wabak ni, pandemik ni merosakkan hubungan merosakkan hubungan keluarga katanya lah. Okey, tapi kita berharap bahawa ini bukanlah bersifat sebagai kekal. Okey, kita kena akui yang ini mungkin akan mengganggu apa yang kita ada selama ni. Okey, apa yang kita alami selama ni, apa yang kita seronok buat dalam pekerjaan selama ni.
Tetapi oleh kerana apa yang kita hadapi sekarang ni bukan di bawah kawalan kita, beyond our control, okay, kita kena kontrol diri pula. Kita kena kontrol diri, jangan terlalu lah kan, mungkin saya mungkin boleh counsel lah mungkin yang lebih layak untuk menasihat. Tapi stres tu memang akan ada, okay, stres akan ada kepada orang yang bekerja dari rumah. Mentally dan physically kita kena akui. Mentally kita berhadapan benda dengan seorang kan, biasanya ada kawan, ada team untuk buat kerja sama-sama dan ada semangat di situ. Tapi sekarang macam kena berhadapan dengan laptop all the time, kena berhadapan sendiri. Tapi of course lah kita tidak berhadapan sendiri secara fizikal, saya sendiri kan, tetapi semangat kawan tetap ada, kerja tu tetap dibuat dalam bentuk team tapi dengan bentuk yang lain. So kita kena terima dalam bentuk yang lain ni lah Haji. Dan fizikal, saya rasa fizikal semua orang alami. Semua berhadapan laptop, duduk satu hari menghadap saja kan. Tidak pula turun naik tangga, tidak pula sekejap boleh pergi kafe tengah hari kan, jumpa kawan-kawan, itu release our tension juga. Tapi bila berlaku macam ni, itu semua tidak ada. Tinggallah di rumah, menghadapi kerja dan juga menghadapi kerana yang ada anak tu kena, ada yang kena tarik-tarik masa buat kerja kan, kena faham lah. Tapi semangat tu akan, saya rasa secara positif, semangat tu saya lebih optimis akan muncul lagi tinggi, lagi hebat nanti semangatnya bila semua ini berakhir, insyaAllah semua ini akan berakhir dan kita akan lebih, saya rasa kita akan lebih menyelami perasaan bagaimana kalau kita tidak ada kawan, bagaimana kalau kita tidak ada tim yang bagus di saat kita memerlukan. Dia akan mengajar kita satu perkara yang baru lah untuk kegunaan masa depan lah, untuk faedah kita masa depan. Dan saya rasa kita kena bertahan saja dahulu. Pandemik ini secara, saya akan tengok secara optimis dia akan berakhir. Bila, wallahu alam, tidak tahulah kan Ji, semua orang tidak tahu, tidak dapat diramalkan. Itu je Ji. Baik, kata kunci dia, kita kena pastikan kita optimis lah, kan? Optimis dan negatif. Kita doa sama-sama agar wabak ni kita keadaan kita kembali normal seperti biasa, insya-Allah. Puan, sedikit lagi Puan. Dalam kita berusaha untuk menerima perubahan-perubahan yang berlaku dari segi tempat kerja dan polisi yang dilaksanakan oleh organisasi, satu-satu organisasi itu mungkin memerlukan apa kita panggil ni change agent. So dalam konteks organisasi ni kan Puan, apa sebenarnya change agent ni, dan who is the change agent actually? Adakah dia perlu appointed by the organization ataupun the change agent tu is ourselves lah as warga kerja tabung haji tu, ataupun bila kita buat perubahan tu it all falls under di bawah, di atas bahu ketua tu saja seorang. Jadi bila contoh dia kan, kita punya SQ minta polisi sekian-sekian, so dia turun ke pejabat negeri, so kita punya ketua pula yang di bahu dia saja, so memastikan yang ini kena berubah, yang ini kena berubah. Yang tu ya, minta komen Puan lah macam mana. Yes, change agent ni adalah sebenarnya orang yang terlibat untuk dipertanggungjawabkan untuk satu ialah memastikan perubahan itu berlaku lah. Okay, jadi dia mungkin di kalangan manager atau di kalangan ketua, di kalangan leaders, ataupun mereka yang bertanggungjawab untuk menyeliak. Okay, dan yang akan diselia ni ataupun yang dibawa untuk berubah ni adalah mereka semualah pelaksana ataupun yang sendirilah yang akan mahu perubahan tu berlaku. So change agent ni Farid boleh jadi diri sendirilah sebagai change agent. Itu yang ada satu istilah kita panggil sebagai initiator. Kebanyakan manager dia tidak
dia tidaklah bagi detail sangat macam mana kau kena bagi strategi kan. Strategi dia bagi saja, bagi tahu apa yang perlu dilakukan. Tetapi terpulang pada orang di bawah, dia kena enable orang di bawah ni untuk melaksanakan seperti apa yang dia orang nampak secara positif. Maksudnya bukanlah bulat-bulat seperti apa yang dimahukan di dalam kepala apa ni seorang leaders tu. Tapi dia tahu bila kita hire orang, kita hire talent. Kita sebenarnya meng-hire apa ni talent. Okay, talent ataupun orang yang berkemampuan. Jadi oleh kerana kita hire orang yang berkemampuan ni, kita kena percaya pada dia dan dia akan membawa sesuatu yang positif pada organisasi. Kena trust. Trust yang kita beritahu apa yang kita mahu lihat dan orang bawah dengan apa yang diorang ada akan buat, akan cuba buat, cuba laksanakan seperti yang kita mahukan tu. Okay, kita mampu buat sebab kita di-hire, dibayar untuk keadaan yang begitu, untuk tanggungjawab yang begitu. Tapi tidak semestinya lah yang kalau macam tu kena ikut empat segi juga leader cakap kan, itu autokratik namanya kan, itu autokratik. Jadi tidak boleh dilaksanakan dalam, kena pilih-pilih organisasi lah. Kalau dalam tentera tu kena pakai autokratik, kalau tidak sana sini lah kan, orang buat suka hati, tak boleh lah. Tapi kalau dalam organisasi yang macam insyaAllah ni tabung haji macam ni kan, jadi kita kena bagi trust lah. Okay, kita bagi tahu apa yang kita mau, expectation tu disenaraikan apa yang kita mahu. Bagi saja vision itu, nyatakan saja vision, articulate the vision, okay, communicate the vision begitu, dan terpulanglah pada bawah macam mana interpretasinya dan gunakan inisiatif untuk memastikan semua tu akan jadi kenyataan. Vision mesti akan jadi kenyataan, tapi kena trust orang yang melaksanakan tu. Cuma leader sebagai facilitator dan juga guide. Dia jadi guide dan kadang-kadang dia jadi coach. Yang itu yang kita perlulah. So change agent macam tadi boleh jadi seorang di kalangan leaders tu, kalangan manager dan di kalangan orang menyelia, dan orang yang saya kena faham dan itu tanggungjawab sebagai seorang yang diamanahkan untuk berubah lah. Macam tu je. Baik. Alhamdulillah. Jam sudah menunjukkan pukul 12.41. Boleh kita terima satu soalan lagi Puan? Boleh Puan? Silakan. Soalan daripada pengurus cawangan Kuala Kangsar, Tuan Haji Tarmizi bin Abdul Hamid. Assalamualaikum, dengan izin bercakap mengenai ejen perubahan ini. Jika dirujuk kepada produk okey, boleh dipakai. Tapi rujuk kepada manusia, saya kurang faham tentang ayat membunuh dibolehkan. Jika bersaing dengan produk, kita boleh faham iaitu bersaing. Tapi merujuk kepada manusia, macam mana Puan? Mohon maaf Puan. Mungkin Haji boleh elaborate sedikit lah apa maksudnya tu ya. Takut pula saya mau jawab pula tak membunuh ni kan. Maksudnya apa ya? Maksudnya mungkin menjatuhkan orang ke atau macam mana? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Haji Farid. Kawan saya juga penceramah. Cuma tadi saya terdengarlah tentang produk minuman tadi. Dalam dipasarkan 10 hari tarik balik. Maknanya mungkin produk tu dah dimatikan. Tetapi disamakan dengan manusia dalam ejen perubahan ni, adakah dia ni dibenarkan ayat membunuh ni, maknanya bersaing di kalangan orang ni menjatuhkan orang lain. Contohnya dia ni boleh naik tangga atau macam mana, pergi panjat bangunan, jumpa orang tertentu supaya dia dipromosionkan. Sedangkan kawan ni ikut peraturan macam biasa, ejen perubahan, tapi tak naik pun. Jadi ini maksudnya. Jadi ayat tu mungkin tinggi sangat, jadi saya minta maaf lah kan. Tapi ayat tadi ada disebut. Wallahualam. Jadi saya mohon maaf lah kalau tersilap. Jadi itu komen saya. Jadi mohon komen pada Puan. Okey. Saya mungkin kena terangkan balik yang tadi tu ya Tuan Haji. Berkenaan dengan satu contoh yang berkenaan dengan perubahan yang dibuat, tetapi sebenarnya tidak perlu, perubahan tu tidak perlu tapi dibuat juga, dan akhirnya
bila kita dapati perubahan tu mungkin akan menyebabkan keadaan tu lagi teruk atau keadaan tu berubah pada yang negatif. Jadi kita berhentikan itulah yang berlaku pada satu produk Coca-Cola tu Haji. Coca-Cola. Dia tukar test tu dan test itu sebenarnya telah menyebabkan orang tidak terima dan bila tidak terima dia tidak boleh teruskan. Jadi dia hanya berada di pasaran selama 72 hari. 72 hari saja. Untuk respon pada yang tadi tu, yang soalan naik tangga ke turun tangga tu Haji, macam mana? Saya rasa kita kena bersamalah dalam perkara ni untuk bersetuju bahawasanya apa yang kita kena tanamkan dalam organisasi adalah kebersamaan lah Haji. Okay, kebersamaan tu dari segi persetujuan bahawa ada satu nilai-nilai yang perlu kita kena akurlah yang kita berada dalam organisasi dan organisasi ni ada orang, ada structure dan setiap structure tu ada kuasa dia sendiri, power dia sendiri. Kita bercakap pasal power lah Haji ya. Jadi di mana saja berlaku dalam dunia ni, mana-mana saja organisasi ada polisi kita atau keadaan dalam organisasi tu yang dianggap sebagai grey ataupun kelabu. Orang kata kelabu. Dia bukan hitam, dia bukan putih, dia kelabu. Jadi faktanya sini ialah bila terlampau banyak kelabu ni atau vacuum, orang kata banyak kelabu atau vacuum, itu yang kita mau elakkan dalam organisasi. Sebab tu kita kena ada polisi yang betul-betul jelas. Kalau polisi tidak jelas, dia akan banyak vacuum dan akan banyak kelabu Haji. Kelabu ni maksudnya tidak hitam dan tidak putih, dan bila banyak sangat yang grey ini, power and politics will take over. Itu prinsipnya. Power and politics, those who have power and those who actually want to survive in the politics akan take over benda tu. Sebab tidak ada orang yang akan cakap berani hitam atau putih. Dia tengah-tengah tu. Jadi kita kena elakkan lah. Saya anjurkan supaya mungkin mereka yang berada di atas ini supaya memastikan bahawa apa saja polisi yang kita ada, untuk apa saja strategi, mesti dinyatakan secara jelas supaya tidak ada ruang gap di situ, terlampau banyak vacuum, terlampau banyak grey dan politics dan power akan take over. Bila itu berlaku, kita kena akur lah. Mereka yang memiliki kuasa akan memiliki suara yang lebih. But mungkin sebab saya pegang mic sekarang, mungkin ada sedikit mungkin falsafah yang kita perlu pegang lah. Okay, those who have power, they have more options. Those who have power, dia ada option. Dan kita harap dia akan menggunakan option yang lebih bagus. Okay, untuk orang bawah lah. Itu saja Haji. Baik. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Puan. Sudah panjang juga kita berbincang tajuk kita pada hari ini. Pemaluman Puan, Alhamdulillah kita di tabung haji ni kita ada bahagian yang kita panggil bahagian risiko. So bahagian risiko ni, so saya boleh bila kita ikuti program ni, saya boleh relate lah. Maknanya there are planned changes dan unplanned changes. Ya. And then bila ada changes tu dia ada yang we have to choose lah, sama ada changes yang kita buat itu boleh jadi ubat, suplemen ataupun menjadi racun yang boleh membinasakan lah ataupun menghancur organisasi itu. Jadi Alhamdulillah kita ada bagian risiko tu, so ini salah satu juga lah bagian risiko ni. Mungkin dia juga berfungsi juga lah, kan? Berfungsi sebagai dia assess the risk so that kita boleh tengok tahap mana risiko bila kita suruh kita laksanakan suatu polisi itu. So dari sana kita akan dapat lihat juga apa perubahan yang boleh kita laksanakan yang bersesuaian lah. Baik Puan, sebelum kita akhiri sesi kita pada hari ini, mungkin saya minta Puan kalau boleh bagi wrap up lah rumusan apa yang kita bincangkan pada hari ini. Silakan Puan. Ya, rumusannya Haji, banyak perkara yang kita sebut berkenaan dengan perubahannya dan ini tidak boleh lari lah daripada
fakta dan kenyataan bahawa kita kena berubah. Okey, persekitaran kita berubah, jadi kita tinggal dalam environment yang sentiasa berubah-ubah, jadi itu menuntut pada kita untuk berubah lah. Cuma Haji, untuk beberapa perkara mungkin saya mau kongsikan satu cerita lah. Sebab ada satu cabaran yang paling besar dalam organisasi ini Haji, yang kita perlu tahu ialah resistant. Resistant itu satu perkara yang besar bila kita cuba untuk bawa perubahan atau perubahan berlaku, kita resist pada perubahan tu. Okey, dan resistant ni boleh jadi aktif, boleh jadi pasif lah. Dan organisasi memang macam tu. Aktif maksudnya secara terbuka dia resist, dia tunjukkan. Okey, kita boleh nampak secara fizikal. Ataupun pasif. Dan pasif ni yang agak bahaya sebab dia dalam diam dia macam mengakar lah. Dalam diam mungkin yang paling teruk ialah dia pastikan perubahan itu tidak akan berjaya, tapi secara senyap. Yang tu lagi bahaya daripada kita protes secara terbuka. Mungkin kita boleh jawab, tapi yang secara bawah tu yang bahaya lah. Okey, cuma kita ni dibendung oleh ada satu halangan lah, bukan halangan, cabaran. Sentimen kita, kita punya tradisi kita semua itu semuanya cabaran kepada organisasi lah. Okay, mungkin saya boleh bagi satu last example Haji tentang cerita di luar negara yang boleh kita ambil iktibar lah tentang satu produk lagi lah, cerita mungkin kita boleh ambil pengajaran pada ni lah. Haji pernah selalu juga pergi mana ni Secret recipe, pernah masuk ke secret recipe kan? Dalam tu ada satu mineral dipanggil Perrier. Minuman. Air mineral. Sparkling air mineral. Dia ni air mineral ni asalnya sudah lebih 100 tahun. Dan asalnya di France. Dia natural. Kolam tu memang keluarkan yang sparkling, air mineral yang sparkling dan dibotolkan. Dia sudah lebih 100 tahun. So kilang yang membuat ni kan, yang memproses ini, dijalankan ataupun dia punya employees ni, staffnya ni memang kerja di situ secara turun-temurun dan mereka bekerja 6 jam sahaja secara turun-temurun lama. Jadi itu memang dia punya tradisi lah, dia rasa bangga sebab itu daripada negara dia di France tu. Okay. Lepas tu ada satu peristiwa, diorang ni ke seluruh dunia produk ni kan, ada satu peristiwa di mana minuman ni sudah didapati mengandungi, ada satu mungkin batch mengandungi benzin. Dia mengandungi benzin dan produk itu terpaksa berjuta-juta botol terpaksa ditarik balik dari pasaran. Dan itulah titik tolak kejatuhan Perrier ni yang sudah pun selama 100 tahun lebih di dalam pasaran. Dan apa terjadi kepada kilang tu ialah dia tidak boleh angkat lah. Maksudnya dia tidak boleh bangun balik sebab orang sudah tidak trust, okay, dia menjejaskan jualan sebab ada benzin. Siapa mahu kan mineral water yang ada benzin dan juga menyebabkan bankruptcy lah. So dia diambil alih oleh Nestle. Bila Nestle ambil alih, dia buat restructuring lah. Sebab mau memulihkan balik kan, dibeli dan pastikan ada profit dan dia ubah. Tidak boleh lagi kerja 6 jam seperti turun-temurun, kena kerja 8 jam dan diprotes oleh dia punya trade union. Okay, bila diprotes oleh trade union dan diorang tidak mahu bekerja unless management ubah balik seperti sedia kala. Yang ini yang kita cakap resistant dan tidak mahu berubah. So dianggap Nestle produk daripada Swiss kan, jumpa dengan France dia rasa macam you masuk negara saya, you mau ubah lagi. This is our tradition, this is ours dia kata. Ini di atas tanah kita dan ini adalah milik kita. So macam tu sekali lah. Jadi satu hari manager ni macam mana yang dia buat? Dia beli berkarton ni, banyak karton mineral water daripada pesaing. Danone kan, pesaing dia letak di dalam kafe, dia kasih penuh tu kafe tu. Jadi bila pekerja ni masuk, dia terkejut nampak ini mineral water pesaing kenapa ada dalam kafe Perrier kan? So jadi manager ni bagi tahu, kalau anda tidak berubah, tempat anda akan digantikan oleh air mineral ni. Macam tu dia bagi analogi lah. Maksudnya, if you don't change, somebody will take your place. So, walaupun kau cakap tradisi kan,
apa dia cakap itu, you punya tradisi itu, you punya itu, ya milik you. Okay, you orang luar masuk, pandai-pandai buat perubahan semua kan. Tetapi you kena terima hakikat bahawa if you don't change, but you need to change, then maybe somebody will take your place. Itu saja. Jadi akhirnya mungkin saya boleh bagi kesimpulan sini, ada beberapa perkara yang kita boleh belajar lah kan. Melalui perubahan ni 80% sebenarnya, 80% program perubahan gagal sebenarnya. Program perubahan gagal hanya 20% sebenarnya, 80%. Apakah sebab 80% tu gagal dan hanya 20% berjaya? Yang 80% ni gagal disebabkan oleh satu sebab yang sama. Dia gagal untuk create the sense of urgency to change. Untuk kesegeraan berubah tu. Dia tidak ada rasa sense untuk you change or you die. Macam itulah umpamanya. Jadi yang 20% yang berjaya, dia berjaya sebabkan dia berjaya untuk create the sense of urgency. Okay, means you semua membuatkan semua orang menyedari dan bergegas untuk berubah. Otherwise, you will fail or you will collapse. Okay, so hanya 20%. So be that 20% untuk berubah Haji. Itu saja. So akhirnya mungkin kesimpulannya perubahan tu akan berlaku juga, terjadi juga tanpa kita tunggu. Jadi apa yang perlu kita buat ialah fahami saja apa yang berlaku pada kita. Dan insyaAllah apa yang mendatang tu bersabarlah sebab ada jalan yang paling baik yang tersedia di hadapan sana untuk diterokai Haji. Itu saja. Baik. Amin. InsyaAllah. Kita doakan semoga kita juga di tabung haji ni adalah di kalangan yang 20% tu lah. Bila kita try to change for the relevant, for the sake of the organization, kita manage to change and then kita boleh improve kita punya organisasi ni lah. Baik, oleh itu berakhir sudah sesi kita pada hari ini, insyaAllah. Saya sekali lagi ucapkan terima kasih kepada Puan Dayang Siti Nur Safida selaku penceramah kita yang telah sudi meluangkan masa kongsi ilmu kita dengan kita hari ini, alhamdulillah. Terima kasih juga diucapkan kepada semua warga tabung haji yang hadir pada hari ini dan juga sahabat-sahabat akrab. Saya juga ingin mohon maaf lah ribuan kemaafan sekiranya terdapat terkasar bahasalah sepanjang mengendalikan program bicara akrab pada hari ini. Untuk itu saya dan sahabat akrab dari wilayah Sabah dan Sarawak ucapkan terima kasih sekali lagi dan saya serahkan semula kepada Tuan Haji Hanif. Terima kasih. Terima kasih kepada Tuan Haji Farid juga Puan Safidah. Dengan saya sangat tekun mendengar perkongsian Puan, teliti satu persatu poinnya. Saya kira rakan-rakan yang mendengar yang lain pun memang banyak yang dicatatkannya. Tunggu untuk kita implement je nanti, insya-Allah. Terima kasih pada Tuan Haji Farid dengan Puan Safidah dengan pelaksanaan bicara akhlak yang sangat-sangat memberi inspirasi, memberi pengetahuan yang banyak kepada kami semua. Okey, di akhir ni seperti biasa boleh kita onkan kamera dan untuk kita sama-sama ambil gambar kenang-kenangan bersama dengan Puan. Okey, semua buka onkan kamera. Okey, ramai hari ni sama-sama dengan kita semua. Okey, kita tengok lagi rakan-rakan yang lain. Okey, Saifullah dah ambil kalau Saifullah dah ambil gambar tu, boleh maklumkan? Okay, sebentar saya akan ambil gambar. Yang pertama senyum. Okey. Yang kedua pula sebentar. Okey, kedua satu, dua, tiga. Okey, terima kasih Saifullah. Dan pada tuan-tuan yang masih lagi bersama ni,
kita ada 2 link yang kita letakkan di bahagian chat. Untuk yang pertamanya untuk minta kerjasama daripada tuan-puan untuk membuat penilaian untuk program hari ini. Perkara-perkara yang boleh kami tambah baik pada sesi siri bicara akrab yang ketiga nanti, insya-Allah. Dan juga kita ada nak tengok kefahaman penilaian kefahaman lah berkaitan dengan perkara yang dikongsikan pada hari ini. Boleh tekan pada link yang kedua. Walau bagaimanapun kami juga akan share di Hebahan 2 link ini untuk dimanfaatkan daripada tuan-puan semua. Okey, bagi tepukan yang gemuruh untuk kita semua warga tabung haji yang sangat-sangat positif, kekalkan momentum positif ini dalam urusan kehidupan kita seharian, dalam urusan kerja kita seharian. Moga-moga vibe positif itu mengalir dalam kehidupan, dalam ibadah kita, dalam kehidupan kita untuk kita memanfaatkan kehidupan kita ini tak lain tak bukan untuk negeri akhirat yang abadi. Okey, setakat itu sahaja bicara akrab siri 2 pada hari ini. Terima kasih pada semua. Terima kasih dengan komitmen yang sangat-sangat baik. Kita berjumpa lagi pada siri bicara akrab siri 3 pada bulan depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Puan. Terima kasih semua. Terima Terima kasih kasih. Farid. Tahniah Hanif and team semua. Rakan akrab. Saya Rashidah. Datin tak join ke? Farid. Macam nak nampak pula tadi tu. Ni Kak, Okay, rasanya dia ada tu. ada urusan kot. Bagus Farid. Alhamdulillah. Terima kasih Kak. Haji Rashidah cari. Ya Allah, maaf saya tak perasan tadi saja. Masalahnya Hasnul sebelah tu. Sorry. Yalah Hasnul sebab dia pakai tutup tu tapi nampak. InsyaAllah. Sihat semua ya? Alhamdulillah sihat. Sihat. Terima kasih Haja. Ya, saya pun sekejap ni sebab dapat berita COVID sini kan lari sekejap tengok kan. Sekarang ni Allah Akbar. Ya. Jagalah diri masing-masing, jaga. InsyaAllah. Terima kasih. Terima kasih Wan. Assalamualaikum Kak Syida. Waalaikumsalam. Siapa tu ya? Datin. Kak Syida wanita syurgaku. Oh, ya Allah Datin, apa khabar? Alhamdulillah. Saya kata saya join pakai pegawai saya punya sebab saya ada di kaunter sini melihat-lihat urusan kaunter. Alhamdulillah. Tahniah kepada puan penceramah. Well done. Alhamdulillah. Bagus sangat. Tahniah Haji Faris. Very good. Moderator. Bagus. Ulasannya. Alhamdulillah, terima kasih Kak. Terima kasih kepada JMI bagi peluang kepada Sabah. InsyaAllah. Moderator hari ini, alhamdulillah. InsyaAllah. Bagus. Sangat memberangsangkan. 5 bintang Kak, 5 bintang. 5 bintang. Okey, 5 bintang. Ya. InsyaAllah kita jumpa. Farid saja nak bertanya, Tuan apa tadi, Puan penceramah kita tu dia daripada UiTM. UiTM. Saya ingat saya silap tadi. Tak sempat saya nak salute tadi. Kebetulan bila nak masuk tukar link tadi, dah tukar link tu. Apa hal tukar link pula kata kan. InsyaAllah. Bagus. Farid. Baik, terima kasih dah. Ya. Apa nama Irda semua ada kerja dah ya? Ada. Itu siapa? Irda ke tu? Aja Irda. Ya, saya Irda. Ya Allah Irda. Nampak. Saya di kaunter Kak, saya mendengar sebenarnya. Kaunter, ya. Irda seminggu 2 kali juga datang ke pejabat. Tak apa, faham Irda, nanti kita boleh ni lagi cerita lagi insya-Allah ya. Banyak input insya-Allah Kak. Banyak input yang dapat insya-Allah. Tinggal kita nak amalkan, nak adapt.
Okey Hanif, tahniah Hanif. Siapa lagi? Sarjan Alhamdulillah. itulah orang Sabah. Rindu orang Sabah kata. Saya banyak sejarah dengan Sabah, buka puasa di Sabah, bangun subuh dah terlewat di Sabah. Dengan Beli pisang lagi Kak. beli pisang lagi, ya Allah ya Tuhan. Mahaizan punya urusan. Pisang Sabah. Macam tak ada pisang di sini. Aduh, alhamdulillah. Seronok saya teringatkan ini. Kadang-kadang nangis saya Farid teringatkan kawan-kawan rakan-rakan sana. Ya Allah, sebab Sabah ni kan, Irda. Allah. Allahu Akbar. Macam-macam. Betul Kak, betul. Tak dapat lagi nak makan ketam Kak. Ketam dibelinya, dibawa nak ke Pertama. Aduh, Irda macam-macam dibawa. Aduh, sarjan tukang bawa. Aduh, ya Allah, ya Tuhan, ya Karim. InsyaAllah lah. Tak sabar kita ya. Kalau yang 2 dos ni bila boleh rentas sempadan saya, kalau dia benar rentas saya ke Sabah dululah saya. Selepas Kedah balik ke kampung, Sabah dulu. Okeylah, saya faham semua. Semua masing-masing ada tugasan. Saya pun terima kasih semua ya. Terima kasih semua. Terima kasih Kak Cida. Okey, sama insya-Allah. Terima kasih. Tahniah Saifullah, mana Saifullah? Tahniah Saifullah. Ini ada menerima perubahan Irda, tengok Hanif dah buat itu. Pandai pengetahuan penilaian dan itu. Saya pun tak tahu lagi dia ditinggalkan sehingga diri bagaikan hewan. Allahul kafi Rabbunal kafi Encik Ali Akbar. Oh, Ya, ini Fadila. Aman. sahabat akrab kita. Hidayah, oh di sana tak nampak Hidayah. Saya cuti bersalin. Oh, bersalin dah dia, ya Allah. Oh, lupa, tak ingat dah. Ya, bersalin dia. Tadi perasan tu suara penceramah kita macam Sharifah Hayati sikit-sikit. Mukanya pun. Okey. Terima kasih. الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا. Sama-sama Farid. Tahniah. Terbaik. Baik. Terima kasih Haji Ali Akbar. Tahniah Haji Farid. Terima kasih Ustaz. Boleh invite lagi ni jadi moderator ni. Masya Allah. Tahniah bos Haji Farid. Hai Syepul, Sado. Terima kasih. Haji Man tu okey ke? Living. Boleh sudah. Okeylah. Terima kasih banyak Farid. Terbaik. Baik. Saya live je ya. Baik. Boleh teruskan. Kita tengok yang lain-lain lagi ni. Ustaz. Saifullah. Ya, saya Ustaz. Nanti dah final dat boleh tekankan ke atas tu end meeting. Okey. Saya tekan ni. Okey. Baik Ustaz. Assalamualaikum. Wait. Stop recording.